Salam sejahtera kepada Prof. Datuk Dr. Spencer serta rakan-rakan yang menonton. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan hasil tugasan kami dengan tajuk pertumbuhan penduduk. Oleh itu, apakah yang dimaksudkan dengan pertumbuhan penduduk? Istilah pertumbuhan penduduk menerangkan peningkatan jumlah orang dalam populasi dalam jangka masa tertentu. Pertumbuhan penduduk biasanya dikira sebagai peratusan perubahan penduduk atau bilangan orang yang baru dilahirkan dan berhijrah. Tolak bilangan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan negara. Selama berabad-abad, populasi dunia telah meningkat manakala kadar pengembangan telah berubah dari semasa ke semasa. Dunia kini telah mengalami perubahan yang ketara sepanjang sejarah manusia, daripada pembangunan teknologi kepada pembangunan budaya. Pertumbuhan penduduk adalah salah satu isu paling mendesak yang secara konsisten menarik perhatian saintis, kerajaan, dan juga masyarakat global. Terdapat banyak kesan dan perbincangan hangat mengenai kesan kesihatan alam sekitar dan manusia akibat pertumbuhan populasi dunia sejak berabad-abad kebelakangan ini. Kesan daripada aktiviti manusia yang semakin meningkat terhadap alam sekitar membawa kepada kehabisan sumber, kehilangan biodiversity, dan kemerosotan alam sekitar. Oleh itu, mari kita menelusuri faktor-faktor kepada berlakunya pertumbuhan penduduk dan apakah isu-isu yang wujud di sebalik pertumbuhan penduduk serta kesan yang akan berlaku daripada pertumbuhan penduduk. Pada bahagian ini, kita akan membincangkan berkenaan isu semasa pertumbuhan penduduk yang telah dibagikan kepada kadar pertumbuhan penduduk dunia semasa, trend ramalan pertumbuhan penduduk pada masa depan, dan pertumbuhan penduduk ke arah pembangunan mampan SDG. Pertama sekali, apakah kadar pertumbuhan penduduk dunia semasa? Seperti yang kita sedia maklum, pada masa ini, populasi semasa dunia pada 2023 ialah 8,45,311,447 manusia, iaitu peningkatan sebanyak 0.88% daripada tahun 2022. Jadi, apakah trend ramalan pertumbuhan penduduk pada masa depan? Walaupun trend yang semakin meningkat dalam populasi dunia dijangka berterusan sepanjang abad ini pada kadar yang perlahan, namun terdapat ketidakpastian tentang arah aliran masa depan dan ketidakpastian itu semakin meluas dengan peredaran masa. Sebagai contoh, populasi dunia diunjurkan mencecah 9.7 bilion menjelang tahun 2050 dan 10.9 bilion menjelang tahun 2100. Akhir sekali, mengapakah pertumbuhan penduduk adalah penting ke arah pembangunan mampan? Dalam agenda pembangunan mampan pada tahun 2030, kerajaan bersetuju tentang kepentingan bergerak ke arah corak penggunaan dan pengeluaran yang mampan dengan negara maju, menerajui dan dengan semua negara agar mendapat manfaat daripada proses tersebut. Dan negara-negara yang penduduknya masih berkembang pesat cenderung mempunyai tahap kemiskinan dan kebuluran yang tinggi dan menghadapi cabaran serius lain yang menjejaskan kemajuan mereka dalam pembangunan. Oleh sedemikian, dalam usaha untuk mencapai corak yang mampan dan untuk mengurangkan kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar, adalah penting untuk menyedari bahawa trajektori masa depan yang munasabah penduduk dunia terletak dalam julat yang agak sempit, terutamanya dalam jangka pendek atau sederhana. Seterusnya, kita beralih kepada faktor peningkatan penduduk. Kadar peningkatan penduduk dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti alam sekitar, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Semua aspek tersebut terbukti bahawa ianya sangat mempengaruhi faktor peningkatan penduduk di seluruh dunia. Bagi faktor alam sekitar, proses pembangunan sosioekonomi boleh dipercepatkan atau diperlahankan bergantung kepada kehadiran atau kekurangan sumber asli yang ada di sesuatu kawasan. Dengan adanya sumber asli yang sedia ada di sesuatu kawasan, ini mendorong kepada kewujudan atau peningkatan penduduk akibat berlakunya tumpuan masyarakat kepada kawasan tersebut. Sebagai contoh, faktor alam semula jadi yang menjadi faktor kepada peningkatan penduduk adalah akses kepada air bersih dan sanitasi. Akses yang lebih baik kepada sumber air bersih dan kemudahan sanitasi memainkan peranan penting dalam mengurangkan penyakit bawaan air dan meningkatkan kesihatan secara keseluruhan. Ini boleh membawa kepada kadar kematian yang lebih rendah, kadar kelangsungan hidup kanak-kanak yang lebih baik, dan kualiti hidup yang lebih baik, dan seterusnya boleh menyumbang kepada pertumbuhan penduduk di sesuatu kawasan. Bagi faktor ekonomi pula,
Ianya boleh merangsang pertumbuhan penduduk. Sebagai contoh, antaranya terdapat peluang pekerjaan yang luas. Apabila ekonomi berkembang pesat, biasanya terdapat banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang. Hal ini akan menarik orang ramai untuk berhijrah ke bandar-bandar besar untuk mencari pekerjaan. Selain itu, kenaikan upah dan gaji juga menjadi faktor pertumbuhan penduduk. Kenaikan upah dan gaji akan menjadikan kos sara hidup lebih terjamin. Ini akan menambahkan lagi bilangan anak yang dilahirkan dalam keluarga bekerja karena mereka mampu menanggung anak yang ramai. Di Malaysia, menerusi kajian penduduk dan keluarga Malaysia kelima, mendapati bahawa 65% orang yang sudah berkahwin berkata mereka mahukan anak tambahan dan mereka akan mahu jika wang bukan penghalang mereka. Bagi faktor sosial pula, dalam sesetengah masyarakat terdapat budaya dan tradisi yang mempunyai ramai anak dianggap sebagai tanda kebahagiaan, simbol, status atau warisan. Menurut kepercayaan agama Islam menerusi kata-kata Ustaz Kazim Ilyas menyatakan pasangan suami istri haruslah tidak takut untuk beranak ramai karena Tuhan telah menetapkan rezeki setiap anak tersebut. Oleh itu, menerusi situasi ini, dapat dikatakan bahawa budaya dan tradisi memainkan peranan dalam meningkatkan jumlah penduduk, juga merupakan faktor sosial dalam mempengaruhi peningkatan kadar kelahiran. Beberapa dasar kerajaan di beberapa negara telah dilancarkan sebagai cara untuk menggalakkan pertumbuhan penduduk, seperti dana perkahwinan atau dana untuk setiap anak. Sebagai contoh, melalui agensi 2020 di negara China telah melakukan penggubalan dasar dalam meningkatkan kadar kelahiran. Hal ini karena di negara tersebut kekurangan jumlah populasi penduduk yang akan memberi kesan kepada ekonomi di negara tersebut. Ancaman masa depan. Kehadiran manusia menjadi begitu besar dan aktif sehingga menjadi punca bagi kebanyakan perubahan persekitaran pada masa kini. Sekitar 1 juta spesies akan menghadapi kepupusan, melainkan tindakan diambil untuk mengurangkan intensiti pemacu kehilangan biodiversiti seperti perubahan iklim, perbandaran dan pembangunan hutan. Tanpa tindakan sedemikian, akan terdapat peningkatan lagi dalam kadar kepupusan yang mungkin membawa kepada kepupusan besar-besaran. Kesan aktiviti manusia di bumi telah meningkat dengan pesat dalam beberapa dekad yang lalu, membawa kepada gangguan dan transformasi kebanyakan sistem semula jadi. Ancaman kepada alam sekitar. Kemerosotan alam sekitar kekal sebagai masalah yang paling dinamik dan tidak mempunyai kesan yang boleh dilihat ke atas masyarakat. Pelepasan karbon dioksida adalah antara punca asas yang menyebabkan pencemaran alam sekitar daripada pelepasan gas rumah hijau. Pembangunan ekonomi dijangka diteruskan pada masa hadapan mengikut garis yang sama. Tambahan pula, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyumbang kepada biodiversiti. Tenaga digunakan untuk menggalakkan pembangunan yang mendorong kemusnahan alam sekitar melalui kemajuan ekonomi dan pertumbuhan sektor perindustrian. Ancaman kepada ekonomi. Hanya lebih sedekad yang lalu, kerajaan menjalankan eksperimen berskala besar ke atas populasi. Mereka juga memutuskan sama ada untuk menggunakan langkah penjimatan atau tidak selepas krisis kewangan global. Kemerosotan ekonomi menjejaskan kesihatan awam. Penurunan dan aktiviti ekonomi mengakibatkan penurunan dalam aliran mata wang dan seterusnya pengurangan dalam hasil cukai. Kesan ekonomi fenomena ini meluas kepada individu dan keluarga yang mungkin mengalami penurunan ketara dalam pendapatan mereka. Syarikat menghentikan operasi selepas kehabisan sumber kewangan mereka mengakibatkan kesan kepada pemilik, kaki tangan dan vendor mereka. Memandangkan kegawatan ekonomi semasa, kerajaan mesti memikul tanggungjawab untuk melindungi daripada risiko kewangan. Untuk ancaman sosial, peningkatan populasi akan menyebabkan tekanan tambahan pada sumber. Lebih ramai orang bermakna peningkatan permintaan untuk makanan, air, perumahan, tenaga, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan banyak lagi. Dan semua penggunaan itu menyumbang kepada kemerosotan ekologi, peningkatan konflik dan risiko bencana berskala besar yang lebih tinggi seperti wabak. Tambahan lagi, ia juga menyebabkan konflik interpersonal secara umum dan konflik bersenjata khususnya. Apabila populasi bertambah, mereka memerlukan lebih banyak makanan, air dan sumber lain. Apabila sumber-sumber ini telah menjadi terlalu terhad selama berabad-abad, banyak masyarakat telah memutuskan untuk mengambil sumber daripada masyarakat lain dengan apa cara yang diperlukan seperti kata pepatah lama yang bermaksud penggunaan kekerasan. Kesimpulannya, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kadar kelahiran, peluang pekerjaan, kehadiran alam semula jadi, dasar budaya dan tradisi dan dasar kerajaan. Walaupun ia memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan kepelbagaian budaya, pertumbuhan penduduk juga menimbulkan cabaran dari segi kekurangan sumber, pengangguran, ketidaksamaan pendapatan dan kemerosotan alam sekitar.
Menangani cabaran ini memerlukan strategi komprehensif yang menggalakkan pembangunan mampan, akses kepada pendidikan dan penjagaan kesihatan, dan pengurusan sumber yang bertanggungjawab. Dengan mengamalkan pendekatan holistik, masyarakat boleh memanfaatkan faedah pertumbuhan penduduk sambil mengurangkan kesan negatifnya, memastikan masa depan yang makmur dan mampan untuk semua.